Buletin Didik 24 Julai bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan laporan aktiviti minggu ini. Saiz 10 kali lebih kecil dari kenderaan sebenar, namun keseronokan mengemudinya sukar digambarkan. Itulah keterujan pemilik permainan kereta mini pacuan 4 roda kawalan jauh atau dikenali sebagai RC Crawler. Lebih menarik, RC Crawler menjadi kegilaan pemiliknya seawal usia 4 tahun sehinggalah dewasa. Menurut pengasas kelab Mini Crawler Crew, Suharman Man Abbas, RC Crawler adalah hobi yang menguji ketangkasan minda dan kecergasan fizikal. Dalam RC truck ni ada dua jenis kira disiplin dalam crawling. Satu is trail, macam camel trophy lah, masuk hutan apa semua. So situ kita main dekat Sunway Kayangan ataupun dekat Alam Budiman, any area-area trekking yang ada dekat dalam KL ni kita main kat situ. So macam kalau area macam Batu macam ni, usually kat BHP, dia panggil Bukit Hantu Puchong lah dan nama dia. Ataupun Denai Alam and also dekat Siput Park di Shah Alam. Tambahnya, hobi ini semakin mendapat perhatian selepas mereka melakukan demonstrasi di acara Art of Speed awal bulan lalu. Lebih menarik, untuk memiliki sebuah pacuan 4 roda mainan ini tidak memerlukan kos yang tinggi. Dalam RC truck ni, dia ada macam-macam scale. So kalau let's say dalam permulaan dia boleh daripada 100 lebih hinggalah ke 1,000-2,000. So memandang kepada bajet lah. So daripada situ orang yang nak beli tu dia boleh check lah apa yang dia nak, then dia boleh from there dia boleh belajar lah. Okay, let's say if dia nak start dulu, get a smaller, ambil yang murah sikit, and then daripada situ dia build slow. So dia jadi lagi better lah. Muhammad Airil Taufik Samsul Airi, pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah 2 Selangor, antara remaja yang memiliki RC. Menurut Airil, dia jatuh cinta dengan permainan itu ketika melayari laman sesawang dan media sosial. Untuk main RC Crawler ni taklah susah mana pun. So, boleh try tengok-tengok dulu, belajar sikit, macam tu je lah. Dan kalau nak beli dekat mana, boleh cari hobby store yang berdekatan atau search dekat Shopee. Kesungguhan Airil terbukti apabila dia mengumpul duit raya dan wang saku untuk membeli dan memiliki sendiri kenderaan itu. Bapa Airil, Syamsul Airi Ramli, turut menyokong minat anaknya itu. Dia sebenarnya berpunca daripada anak saya sebenarnya. Kan? Dia tengok Facebook, dia tengok YouTube kan, dengan RC. So dia cerita agak dekat saya lah kan. Dia nak main RC, nak cuba. Okeylah, saya support dia sebab saya fikir, saya kaji benda RC ni, orang kata boleh nak mengasah minda, keluarkan tenaga, tidak tumpu sangat pada handphone kan. Syamsul juga mengakui RC bukan sekadar hobi untuk keseronokan semata-mata. Pemilik RC perlu kreatif untuk membina dan mengubah suai jentera milik mereka. Muhammad Zafar Zahra Muhammad Khairi, pemilik RC cilik dalam kelab Mini Crawler Crew, murid tahun 1 SK Section 7 Shah Alam itu tertarik dengan aktiviti terbabit selepas mendapat pendedahan daripada bapanya. Lebih manis, mereka bersama-sama boleh bermain aktiviti lasak itu setiap hujung minggu. Lalu kalau main crawler, yang boleh climb, yang boleh naik susah, yang boleh terbang. Bapanya Muhammad Khairi Muhammad Anwar berkata, hobi bermain RC bertujuan mendedahkan anaknya kepada aktiviti luar rumah. Salah satu punca untuk dedahkan anak dengan aktiviti luar, dengan alam flora fauna, kehijauan alam, dengan bagi meningkatkan stamina dia lah. Sebab semasa PKP duduk kat rumah aja, tak ada aktiviti yang sihat. Jadi ini je cara dia yang
saya bawa dia untuk aktiviti luar. Sukan bukan sahaja membantu dalam kecergasan anak-anak di sekolah. Kini, sukan juga dilihat mampu merapatkan hubungan antara ibu bapa dan komuniti sekolah. Ini dibuktikan Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Damansara, Kuala Lumpur. Kejohanan Sukan Tahunan kali ke-23 sekolah berkenaan mendapat sambutan yang cukup menggalakkan dalam kalangan ibu bapa dan murid. Setelah lebih 2 tahun tidak dianjurkan, keterujan mereka terserlah apabila seawal jam 7 pagi sudah berada di perkarangan sekolah. Menurut guru besarnya, Abdul Rahman Ramli, pihak sekolah tidak menyangka ramai ibu bapa hadir memberi sokongan pada kejohanan tahun ini. Teruja dengan kerjasama PIBG yang begitu erat hingga boleh membawa ibu bapa lebih kurang 4 hingga 500 orang pada hari ini untuk menyaksikan kejohanan yang begitu unggul pada saya kerana setiap tahun murid-murid akan ada kejohanan sukan seperti ini, tetapi telah 2 tahun tidak ada kejohanan sukan bermakna murid-murid begitu excited dan teruja untuk melakukan yang terbaik. Meskipun berdepan cuaca tidak menentu kebelakangan ini, kegigihan guru dan pelajar berlatih serta keterlibatan ibu bapa membuktikan ianya bukanlah satu halangan yang besar. Rata-rata ibu bapa yang ditemui meluahkan rasa teruja dengan penganjurannya. Dengan tadika, so tak dapat merasa. This year baru nak merasa bersukan. So rasa excited lah. Sangat seronok untuk anak-anak. Terasa sangat terharu lah. Sebab apa? Dah 2 tahun tak dilangsungkan sukan macam ni. Sukan tahunan. Jadi kita harap sukan ni akan terus berkembang di masa depan lagi lah. Awesome lah, memang terbaik lah hari ni. Kita tengok memang seronok lah. Meriap, budak-budak pun semua seronok. Anak-anak kita pun semua happy, seronok. Memang terbaik hari ni. Turut diadakan aktiviti melibatkan ibu bapa dan guru serta cabutan bertuah bagi memeriahkan lagi program hari ini. Pelajar yang tercicir daripada persekolahan disaran mengambil peluang mengikuti pelbagai kursus yang ditawarkan dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, bidang TVET menawarkan kursus yang seiring dengan keperluan industri ketika ini sekaligus menjamin masa depan pelajar. Jelas beliau menerusi Facebook, KPLB mempunyai 280 institusi TVET termasuk Giat Mara, Institut Kemahiran Mara IKM dan Kolej Politek Mara KPTM. Sehingga Mac lalu, jumlah pelajar di institusi berkenaan sudah mencecah lebih 48,000. Tambahnya, modul untuk menarik pelajar-pelajar yang tidak lagi minat akademik perlu ada supaya mereka sedar ada laluan lain yang boleh diceburi iaitu TVET. Sementara itu, Datuk Seri Mahathir berkata, kes keciciran sekolah di kawasan luar bandar masih terkawal. Ia membabitkan pelbagai faktor antaranya masalah keluarga dan kemiskinan. 14 arca dasar laut bakal menjadi mercu tanda terbaharu di Langkawi. Dibangunkan Balai Seni Negara di bawah program pelancongan berasaskan komuniti, ia merupakan elemen baharu dalam penciptaan kandungan dan kehebatan cerita tentang mitos serta legenda Langkawi. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesemua 14 arca ini dibina di Pangkalan Kubang Badak dan selesai dilabuhkan pada 2 Jun lalu. Arca ini akan menjadi perumah baru kepada ekologi marin yang seterusnya mewujudkan jaringan kelestarian kepada kehidupan marin yang dapat disaksikan oleh pengunjung yang menyelam. Dalam masa beberapa bulan saja ianya berada di sini, dan kita sudah nampak ikan pun
berjinak-jinak tinggal di tempat arca yang telah dilahirkan di situ, dihasilkan di situ. Dan di dekat sini kita nampak apa juga arca-arca yang dibuat, tetapi dia nampak di atas di surface laut tu, jadi orang dapat menghargainya. Dan semuanya ini adalah salah satu daripada usaha kita untuk melahirkan produk-produk pelancongan yang baru. Walaupun mungkin negara lain taklah baru, bagi kita baru. 9 pengarca tempatan yang terlibat ialah Tengku Sabri Tengku Ibrahim, Abdul Muttalib Musa, Ahmad Fuad Osman, Dr. Zainuddin Abidin Hazir, Layas Abdul Rashid, Lau Chi Peng, Maxine Xie Xian Sing, Muhammad Al-Kuzairi Ali, Muhammad Razi Ismail dan Umi Baizura Mahir Layas Ismail. Burung helang memang terkenal di Langkawi ya, dan juga pelampung itu sendiri adalah sesuatu yang very sinonim related to laut dengan air. Jadi saya menggunakan kesemua objek-objek yang ada dan saya dirikan ia beberapa tingkat tingginya dan lebih kurang dalam 13 kaki untuk menghasilkan arca dasar laut ini. Seiring itu, program tanggungjawab sosial korporat CSR pembersihan Pulau Pasir dan program pemukiman seni Pulau Pasir diadakan selama 4 hari bermula Khamis lalu. Terdahulu, Datuk Seri Nancy turut menghadiri upacara menandatangani Sijil Pengiktirafan Malaysia Book of Records. Bagi mendepani cabaran sekaligus mengadaptasi transformasi digital menerusi revolusi industri 4.0, Universiti Malaysia Pahang UMP melaksanakan pelbagai inisiatif. Ia termasuk tabir urus geran dan penawaran dana serta geran-geran baharu dalam usaha meneroka teknologi berimpak tinggi. Menurut Naib Chancellor UMP, Profesor Datuk Dr. Yuseri Zainuddin, sebanyak 20 geran pembangunan produk PDU Grant telah diwujudkan. Ia bertujuan menghasilkan prototipe atau produk yang mampu berfungsi dengan menggabung jalinkan kepakaran penyelidik dalaman dan komponen sedia ada di pasaran. Usaha yang selari dengan pelan strategik UMP 2021-2025 menerusi objektif strategik 2 itu menyaksikan transformasi agenda penyelidikan, inovasi industri dan pengkomersialan UMP. Antaranya kolaborasi industri dan objektif strategik 3, penerokan teknologi berimpak tinggi. Usaha Universiti Malaysia Terengganu UMT memeterai kerjasama dengan One Team Networks Sdn Bhd pada 2019 membuahkan hasil. Aktiviti pengkomersialan produk aplikasi ADStack itu menerima royalti berjumlah lebih RM20,000. Aplikasi ADStack dibangunkan penyelidik UMT Profesor Madya Dr. Mustafa Man yang menjalankan kajian dalam pembangunan aplikasi mudah alih. Ia memfokuskan pemantauan telur nyamuk Aedes dengan menggunakan pendekatan pemprosesan imej. UMT menerima royalti lebih RM20,000 selepas One Team Networks berjaya mencapai hasil jualan RM677,639 bagi tempoh 2 tahun. Produk dan aplikasi ini dijangka dapat menembusi pasaran tempatan dan antarabangsa pada masa akan datang, khususnya di negara Asia. Bersua kembali. Pelancong yang berada di Bandaraya Ipoh, Perak pastinya tidak melepaskan peluang melawat Lorong Panglima yang terkenal dengan keunikannya.
Kini ada tarikan terbaru di lorong seni at Lorong Panglima yang hidup dengan pelbagai pameran dan jualan produk berkaitan seni dan kraftangan. Pelancaran Lorong Seni at Lorong Panglima adalah kesinambungan kepada Lorong Concubine yang mampu menarik lebih ramai pengunjung ke bandaraya itu. Usaha seiring dengan penjenamaan semula Ipoh sebagai bandar seni. Kewujudannya juga dapat memberi peluang kepada usahawan untuk menonjolkan bakat seni dan kraftangan mereka. Lorong itu kini meriah dengan barisan peniaga dan produk jualan, kraftangan tradisional dan moden termasuk peralatan muzik, persembahan baskers dan art installation hasil karya penuntut UiTM Seri Iskandar. Pelancaran Lorong Seni at Lorong Panglima disempurnakan semalam. Exco Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, lorong ini telah diwartakan sebagai laluan pejalan kaki. Manakala pemilihan peniaga dan peserta adalah melalui Persatuan Seni dan Kraftangan serta yang berdaftar di bawah Majlis Bandaraya Ipoh. Lorong seni beroperasi pada setiap hari Sabtu mulai jam 8 pagi hingga 1 tengah hari. Seperti kebanyakan kita, sambal belacan sebenarnya turut digemari Mat Saleh di Australia. Bezanya sambal belacan yang dibuat di Australia bukan ditumbuk tetapi dimasak. Salah seorang pengusahanya dikenali sebagai Mark Matlock. Sebagai seorang warga tempatan Australia, Matlock membuat sambal belacan menggunakan resepinya sendiri. Making some belacan, a Darwin dish, but I call it Mark Chung, hence the name. Caranya, cili, bawang putih dan halia dikisar bersama. Seterusnya tumis bawang dengan minyak masak dan masukkan bahan yang sudah dikisar. Untuk kelainan, dia turut menggunakan organ daripada angsa dan pes udang. Menurut Matlock, sambal belacan yang dibuat ayahnya lebih sedap dan sehingga kini dia masih mencuba untuk mendapatkan kelazatan yang sama. If we have a barbecue, the belacan is always on the table. If you go to a wedding in Darwin, there'll be belacan there. Someone will sneak it in. Sementara itu, seorang pengusaha restoran berasal dari Indonesia, Nurainiah Majid, turut mengakui sambal belacan agak popular di Australia. Dia yang membuka restoran pertama di Darwin 20 tahun lalu, membuat sambal belacan dengan menggorengkannya. Katanya, itu jugalah cara yang diajar oleh ibunya di Indonesia. Marvel membawa kembali peminatnya ke Wakanda menerusi trailer pertama Black Panther Wakanda Forever. Ia ditayangkan pada acara Comic Con di San Diego, Amerika Syarikat. Filem ini bakal ditayangkan 11 November nanti. Watak Black Panther hanya digambarkan secara ringkas pada penghujung trailer. Terdahulu, Marvel Studio menegaskan tidak akan meletakkan pengganti watak itu selepas kematian pelakon Chadwick Boseman. Pada itu, beberapa filem superhero Marvel turut diumumkan, antaranya Avengers, The Kang Dynasty dan Secret Wars yang akan menemui peminat pada 2025. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000
hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Sukan. Gandingan Man Wei Chong dan T Kai Wun berjaya meraih gelaran juara badminton terbuka Taiwan. Lebih membanggakan, mereka mengejutkan pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo 2020, Li Yang dan Wang Qilin menerusi pertarungan 3 set. Set pertama sudah berlangsung cukup sengit sebelum Wei Chong dan Kai Wun lega menang 21-18. Bagaimanapun, kebangkitan berjaya dilakar lawan pada set kedua dengan pasangan negara terpaksa akur dengan kekalahan 11-21. Mengheret aksi ke set penentuan. Walaupun lawan mendahului sepanjang permainan, kawalan kemas Wei Chong Kai Wun menyaksikan mereka berjaya memintas lawan sebelum menoktahkan aksi 21-18. Ia kejuaraan kedua mereka tahun ini selepas turut memenangi kejohanan antarabangsa Syed Modi dengan taraf jelajah BWF 300 Januari lalu. That's insane. Selangor Mac mengukuhkan reputasi selaku kuasa besar futsal tempatan selepas meraih kejuaraan kedua musim ini. Perlawanan akhir Piala Futsal Malaysia menyaksikan Selangor Mac berjaya menumpaskan Pahang Rangers 4-3. Lalu mencetak nama selaku pasukan pertama bergelar juara bagi edisi sulung kejohanan. Perlawanan berlangsung seimbang ketika kedua-dua pasukan saling melancarkan serangan. Ia menyaksikan Pahang Rangers terlebih dahulu di depan hasil jaringan Rizwan Bakri di hujung babak pertama. Bersambung babak kedua, aksi menjadi tegang apabila pemain Selangor Mac Ekmal Syarin dilayangkan kad merah minit ke-21. Begitupun, mereka tidak perlu menunggu lama untuk meledak 2 gol berturut-turut disumbangkan Khairul Effendi Bahrain minit ke-21 dan 30. Disusuli tambahan 2 gol. Kali ini jaringan Firdaus Ambia minit ke-30 dan 37. Untuk kedudukan semasa, Selangor Mac 4, Pahang Rangers 1. Pahang Rangers cuba bangkit menerusi 2 gol pada lewat permainan menerusi Farhan Khairul Anwar dan Akmarul Nizam Idris, namun sudah terlewat untuk menghalang lawan mereka meraih kejayaan berganda. Pada Mac lalu, Selangor Mac turut menjuarai Liga Perdana Futsal. Kontingen terbesar negara selamat berlepas malam bagi menyertai Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang dijadual membuka tirainya 28 Julai ini. 62 atlet dan pegawai serta jurulatih dari 11 jenis sukan dilihat berada pada tahap terbaik menjelang penyertaan di Tamasya yang memasuki edisi ke-22 itu. Ini merupakan penerbangan kedua yang membawa kontingen negara selepas skuad berbasikal yang terbang lebih awal pada sebelah pagi. Antara wakil sukan yang berlepas pada penerbangan terus ke Birmingham ini ialah triathlon, olahraga, judo, badminton dan gimnastik artistik. Tumpuan terarah kepada pembawa jalur gemilang Boni Bundi Augustin yang bakal membuat penampilan kedua di pentas Commonwealth selepas kali pertama di Gold Coast 2018. Saya tak nak pressure diri saya. Saya tahu saya dalam target pingat emas, tapi saya tak nak pressure diri. Jadi saya di sana nanti saya akan buat sehabis baik. Kontingen negara diwakili 162 orang keseluruhan, membabitkan 104 atlet, 44 pegawai dan 13 kaki tangan dengan sasaran membawa pulang 6 pingat emas. Sukan Commonwealth 2022 dijadual berlangsung dari 28 Julai hingga 8 Ogos ini. Lebih 6,000 atlet dari 72 negara dijangka mengambil bahagian pada edisi kali ini. Paparan rumah terbalik di Brighton, United Kingdom mengakhiri buletin didik.
Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.